Sekarang dah minggu ke-6, kita orang risau juga sebenarnya sebab macam di KIPSAS kita dah patut ready dengan soalan ni lah, soalan penilaian akhir lah. Macam subjek lain pun kita orang tak ada buat final exam secara bersemuka, tapi kenalah ada secara online ke ataupun bagi ganti kerja khusus ke. Saya lepas batch lah, saya lepas batch batch Syafiq tu, dia sampai tak ada apa langsung kan, sebab dia kita baru first time. So carry mark 60% terus convert ke 100%, tak payah fikir apa. So senang lah sikit. So tahun ni, semester ni saya rasa kena ada, saya rasa mungkin dah akan ada exam lah. Cuma tak tahu exam ke ataupun kerja khusus tambahan ke apa, saya tak sure lagi. Saya masih menunggu daripada Unisyam lah. Okay. So kita tengok kepada kelas kita yang lepas. Okay, sebelum tu ada pelajar Ashikin yang contact saya minta maaf sangat-sangat lah kadang-kadang tak reply. Selalu je reply. Tapi bukan sebab saya tak suka. Hari tu lately saya busy sikit, busy banyak. So ada banyak benda yang kena saya buat dan saya tak sempat nak reply, dan juga banyak benda lagi lah yang saya terpaksa hold. InsyaAllah lah saya cuba bimbing ya. Okay, Ashikin dia yang mesej saya kan. Dia punya profile picture dia We Bear Best tu, kartun tu. Berkenaan dengan business model canvas ya, berkenaan dengan awak punya projek untuk apa? Untuk business pitching ya, pembentangan untuk idea awal perniagaan awak. Dia berkenaan dengan business pitching. Dan business pitching tu nak present apa? Saya dalam guidelines kertas kerja tu dia ada dua. Yang pertama ialah bentang menggunakan business model canvas, ataupun yang kedua ada yang Guy Kawasaki cerita pasal 10 slide yang boleh digunakan untuk business pitching. So saya lebih suka awak gunakan business model canvas sebab business model canvas ni ialah satu teknik yang terkini. Satu teknik terkini yang awak perlu didedahkan lah, awak semua perlu tahu. So sekarang ni sebagaimana yang saya bagi tahu dulu, kita masih lagi berpegang kepada business plan. Rancangan perniagaan tu kena buat. Tetapi untuk ringkasan kepada isi bisnes kita, biasanya kebanyakan syarikat-syarikat swasta dia memerlukan kita untuk tahu tentang business model canvas ni. So business model canvas ni ialah satu hamparan, satu spreadsheet dia menceritakan tentang our organisation, kita punya business. Dalam satu muka surat yang satu helai tu sahaja. Sebab itulah dalam satu helai tu ada beberapa petak yang inilah yang perlu diisi oleh peniaga-peniaga. So adalah ni Syikin tu dia tanya saya, dia tunjukkan yang group dia punya betul ke tidak, dan saya tak respon lagi lah. Tapi saya pergikan, kita bincang satu persatu ya. Alright. So untuk business model canvas, saya sharekan. Untuk business model canvas ni sebenarnya kita boleh Google. Ada banyak contoh-contoh business model canvas ni. Sekejap. Okay. So kalau Google business model canvas, contoh business model canvas ada banyak lah. Nampak semua ni? Saya punya web ni. Nampak? Nampak tak? Nampak Alright. Nampak. Okay. Okay, so dalam business model canvas ni, dalam Canvanizer, ini ialah orang yang mula-mula buat business model canvas ni So dia katakan, okay, kalau kita letak gambar rajah dia dengan besar sikit, dia punya format dia macam ni. So kita tak payah nak alih-alih kotak dia lah belum. Kotak-kotak dia tak payah alih. Dia start daripada kiri ni, key partners, key activities, ataupun ni key partners ni kita punya rangkaian kerja kita lah nampak okey. Ni key partners kita punya key partners ni merujuk kepada kita punya kerja kita punya partner So partner ni sebenarnya bukannya sekadar kita punya organisasi, kita punya syarikat punya partner. Key partners ni merujuk kepada pihak-pihak yang kita bekerja sama. Okey. Siapa yang kita bekerjasama dalam kita menghasilkan produk. Contohnya kita kena ada supplier kita. Kita nak buka air kacang soya ataupun kita nak buka satu ni lah buat makanan ke apa kan, kita perlukan supplier. So bila supplier itu
supplier membekalkan bahan mentah, kita bergantung kepada dia. Ya, dia penjual kepada kita. Ya, dia jual bahan-bahan mentah kepada kita untuk kita proses dan kita menghasilkan barang siap. So kita dengan supplier merupakan key partner sebenarnya. Okay. Itu satu contoh key partners. Yang lain kalau tengok kepada key di sini dalam business model canvas dia kata who are your key partners or suppliers. Okay. So kita nyatakan di sini siapakah kita punya supplier kita. Contohnya syarikat A, pembekal ayam A contohnya, pembekal kacang soya, syarikat kacang soya Hakim contohnya Sendirian Berhad, ataupun Hakim Plantation Sendirian Berhad. So itu key partners. And then siapa lagi? Kita punya rakan kongsi. Katakanlah kita berlima, ada 4 rakan kongsi yang lain. Ya, di samping kita ada 4 rakan kongsi yang lain. So letakkan rakan kongsi kita tu sebagai key partners. Okay, nama contoh Ahmad dalam kurungan rakan kongsi, Abu rakan kongsi 2, Acong rakan kongsi ketiga. So these are our key partners. Ya, dia merujuk kepada siapakah kita punya key partners ataupun suppliers. And what are the motivations for the partnership? Okay, okay, kalau macam ni apa tu Ashikin yang kontak saya ada tak di sini? Tak ada. Ada Nurul Ashikin ya? Nurul Ashikin Hussein. Ya kan awak kan. Okay. Okay. So rakan kongsi key partners awak nyatakan rakan kuliah awak lah. Okay, tu boleh diterima Tapi kalau dalam real punya business model canvas, awak nyatakanlah nama dia. A dalam kurungan rakan kongsi, B rakan kongsi 2, C rakan kongsi yang ketiga. And then letakkan juga nama pembekal awak untuk produk awak ni. Ni produk apa ni Syikin? Produk apa ni? Makanan dia? Makanan. Okey, makanan kan. So, mesti ada bahan mentah. Okey, bahan mentah. Daripada mana awak, perniagaan awak mendapatkan bahan mentah tu? So, katakanlah bahan mentah itu diperolehi daripada pembekal awak, tak ada pembekal khusus lah. Kata Pantai Selamat, memang biasa beli Pantai Selamat. So, Pantai Selamat is your key partners. Okay, itu merupakan contoh who are your key partners ataupun suppliers. Yang kedua, what are the motivations for the partnership? Kenapa awak buat partnership dengan orang ni? So, katakanlah jawapannya yang guru Ashikin kata mencuba satu yang baru. Mencuba satu yang baru ni macam tak kukuh sangat lah. Macam nak trial and error je. Yang motivasi perkongsian ni, kenapa yang menyebabkan awak membuat perkongsian tersebut? Contohnya ialah produk yang berkualiti. Ya, pembekal yang pembekal ni katakanlah dia membekalkan produk yang berkualiti, menepati masa contohnya, harga yang berpatutan. So these are the motivation. Merupakan motivasi kenapa awak buat bukan hubungan, buat ni lah, jadikan dia sebagai rakan kongsi ataupun ni lah yang partner kepada bisnes awak. So itu merupakan motivation kenapa kita nak jadikan dia sebagai partner. Dan yang kedua ialah key activities. Okay, key activities ni ialah apa projek awak buat? Apa sebenarnya yang awak buat? Okay, so sekejap kumpulan Syikinnya key activities mengiklankan. Okay, ni bukan. Okay, key activities ni ialah aktiviti yang your proposition, your value proposition require. Okay, so di sini satu benda yang memang susah sebenarnya nak faham. Ya, sampaikan sebenarnya dekat KIPSAS ni ada yang di peringkat MBA ke, memang kita orang susah. Dan saya sendiri pun kata, apakah value KIPSAS? Apakah nilai yang KIPSAS offer kepada pelajar? Sebenarnya susah untuk kita identify. Okay, our value proposition. Okay, dia sebenarnya macam ni What key activities does your value proposition require? Apakah sebenarnya kita kena faham apa yang value proposition, maksud value proposition. Value proposition ni sebenarnya is your product. Apakah produk yang awak nak sampaikan? Kita tak panggil produk. Dalam sesetengah tempat, dalam sesetengah pendapat, dia tak sebut produk, dia sebut value. Why value? Sebab dia tengok kepada nilai. So of course, kita mesti berpandangan bahawa all of our product, semua produk-produk kita ada nilai. Produk kita walaupun murah, is something that valuable, mestilah bernilai. Yang tu yang utama.
kualitinya, harga rendah, harga berpatutan. Jangan harga rendah tapi kualiti teruk. Itu tak ada value. Kita nak harga rendah tapi kualiti bagus. Contohnya, awak buat makanan kan, ayam goreng KFC contohnya. Walaupun murah berbanding KFC, tapi rasanya lebih sedap daripada KFC. That is your value. Ataupun apa lagi, katakanlah nak COD, memberi jaminan, okey, sampai ke pintu rumah sebelum sempat kita ni lagi apa, tutup telefon. Kita call COD, belum sampai tutup telefon barang dah sampai rumah. This is our value proposition contoh. So itu merujuk kepada apa bisnes awak sebenarnya. Okay, what key activities. Okay. So dia perlukan apa? What key activities? That's your value. Kita kena ada kita makanan, bahagian makanan. So apakah aktiviti yang terlibat dengan pengantaran makanan ataupun penyediaan makanan tersebut? So awak yang Chicken ni jelaskan tentang iklan media sosial. Ini lebih kepada bahagian lain ni. Yang ni nanti kita tengok Menyediakan bahan-bahan untuk menjual. Menyediakan bahan itu agak umum sangat Menyediakan bahan-bahan untuk menjual tu agak umum. So apakah key activities dia? Melayan pelanggan dengan mesra pelanggan. Tak payahlah panjang sangat tulis mesra pelanggan. Okey, pengurusan yang baik, harga yang berpatutan. So these are the activities yang berkait dengan value kita. Itu contohnya. So what activities are important the most in distribution channels, customer relationships, revenue stream. Okey, apakah aktiviti yang penting dalam kita mengedarkan? Ni ada benda yang kita nak cakap lah dalam key activities ni, pengedaran kita. Okey, dia panjang sebenarnya sebab kita akan belajar marketing. Tapi secara ringkas je lah secara ringkasnya. So kena jelaskanlah apa yang penting dari segi nak mengedarkan produk kepada pelanggan. Okay, itu distribution. So katakanlah penghantaran yang pantas, penghantaran yang berkualiti, produk yang berkualiti, produk yang halal. So these are the key activities. Menyediakan produk makanan yang halal, menyediakan, be specific janganlah beri produk makanan je. Awak buat apa? Produk apa? Chicken, group awak nak buat apa? Produk apa contohnya? Makanan. Yelah, makanan apa? Cookies. Cookies, okay. Let's say. Cookies. Okay, nyatakan terus. Memberi, okay, contohnya menyediakan perkhidmatan penghantaran cookies secara pantas. Cookies yang halal, cookies yang macam-macam ala-ala apa kata-kata famous tapi harga lebih rendah. So these are the value. Dan itu merupakan value proposition. Tapi apakah key activity-nya? Penghantarannya, dari segi kita macam mana kita punya hubungan dengan pelanggan, mesra pelanggan, semua tu itu boleh masuk dalam mesra pelanggan So jangan banyak sangat. Buat dalam 2-3 je cukup. Okay, then value proposition. Okay, ni satu benda yang saya katakan tadi. Value proposition ni benda yang penting. Okay, tetapi memang agak sukar untuk kita faham. So value proposition ni dia melihat kepada what are the core values. Okay, value yang kita bawa kepada pengguna. So value proposition ni dia sebenarnya macam ni lah, dia sebenarnya amat subjektif. Yang benda yang subjektif. Contohnya value proposition macam saya katakan tadi lah, harga yang berpatutan, itu value proposition. Quality yang setanding dengan syarikat besar, itu merupakan value proposition. Awak punya chicken chop setanding dengan secret recipe, that is your value proposition. So itu core value. So kita kena fikirkan. Sebab core value inilah yang akan membezakan syarikat awak ataupun produk awak berbanding dengan produk pesaing. Kan? Kedai runcit, ada macam-macam jenis kedai runcit. Bersepah je kedai runcit. Tapi apa kedai runcit? Apa specialnya kedai runcit awak? So itu merupakan value yang awak ada. What are the core values? Tak payah banyaklah, 2-3, 2 pun cukup core values. Okay. So which ataupun kita ceritakan dalam quadrant value proposition, which customer needs are you satisfying? Kita nak target produk kita ni kat siapa? Itu maksud customer needs. Which customer needs are you satisfying tu? Okay, macam Chicken tadi, contoh awak buat harga yang murah,
awak. Siapa target customer? Value ini nak disampaikan kepada siapa? Contohnya lah awak beroperasi di QuickSAS. So, our customers adalah mereka yang sukakan produk cookies yang halal contohnya, ataupun yang hampir-hampir sama ala-ala Famous Amos. Itu merupakan value proposition ya. Okay, boleh setakat ni. Dia boleh tengok nanti awak tengoklah contoh-contoh dalam Google, tengok macam mana orang lain buat dalam bahagian value proposition, tengok cara macam mana dia olah ayat tu. Dia bukan dalam bentuk ayat panjang dia just point form je. Itu senangnya business model canvas ni, kita tak perlu karang banyak-banyak sangat. Yang keempat ialah customer relationship, hubungan dengan pelanggan. So, customer relationship. So, kita sudah key partners, key activities, value proposition. Okay, so dia ada cerita kat sini, semua ada. Value proposition, key resources belum lagi. Customer relationship, kita akan lihat kepada kita punya hubungan dengan pelanggan. Kita nak pergi ke mana, siapakah kita punya target customer kita. Kita kena kenal pasti benda ni. Ya, target customer kita dekat mana, cara macam mana kita nak mewujudkan hubungan dengan pelanggan. Saya baru baca dekat US, dekat US sendiri, antara benda dalam satu-satu organisasi yang paling penting di negara US ialah hubungan dengan pelanggan, ya, customer relationship management. Maksudnya di sana dia orang ni cuba untuk build repo yang baik, dia cuba membina hubungan yang baik dengan pelanggan. So itu yang perlu dimasukkan ke dalam quadrant customer relationship ni. Maksudnya apakah relationship yang kita nak wujudkan? Okay, macam mana cara nak wujudkan? Tu macam-macam lah caranya. Kita buat hubungan yang mesra pelanggan, kita membina pengkalan data ataupun database pelanggan. Kan kadang-kadang kita pergi ke Giant ataupun pergi Pantai Selamat, kan dia ada tawarkan dia punya kad ahli membership. Ada kad ahli tak? Kad keahlian tu sebenarnya ialah cara macam mana syarikat tersebut nak membina hubungan dengan pelanggan. Sebab kad itu tak diberi dengan macam itu je kan. Dia bagi, kita kena isi borang. Kita kena isi borang. So dalam borang tu adalah nama kita, alamat kita. So secara tak langsung sebenarnya sebagai pelanggan kita telah membekalkan maklumat kita kepada syarikat. Kepada Pantai Selamat, kepada Shell. Dia ada bonus link card. Lepas tu Petronas dia ada mesra kad, mobil dia ada nama kad, semua ada kad tu kan, kad keahlian. Aeon ada kad dia, Giant ada semua tu. So sebenarnya apa yang dia orang buat ialah dia orang cuba wujudkan customer database. Pengkalan data yang ada semua tu, semua pelanggan-pelanggan ada dalam tu. Itu cara dia membina hubungan dengan pelanggan ni. Itu cara membina hubungan dengan pelanggan. Okay. So awak ceritakan di bahagian ini customer relationship. Apakah jenis relationship yang target customer kita nak kita buat, ataupun kita nak buat apa dengan dia, dengan pelanggan kita, cara dia. Yang kelima ialah customer segment. Yang ini yang agak penting juga. Kita nak pergi jual produk kita ni kat mana, kat siapa? Itu customer segment kita. Customer kita luas. Katakanlah kita buka perniagaan di QuickSAS. The whole Kuantan ataupun mungkin satu Pahang merupakan kita punya potensi customer kita. Potential customer. Tetapi siapa sebenarnya kita punya betul segmen kita? Okay? Kita punya betul market segment kita. Customer kita segmen belah mana? Contohnya kanak-kanak ke? Dewasa ke, orang yang dah bekerja ke, Muslim ke, non-Muslim ke, lelaki ke, perempuan ke. So these are all segment, merupakan semua segmen. So dalam banyak-banyak segmen ni, kita punya produk ni segmen mana? Itu merupakan keadaan kaedah macam mana kita kenal pasti segmen. So katakanlah produk makanan, produk makanan macam cookies ni tadi. Segmen kita sebenarnya agak luas. Sebab kita punya pelanggan ni ialah sesiapa yang suka makan cookies, dan mereka merupakan potential pelanggan kita. So, cara dia macam mana? Saya ada jumpa adalah beberapa orang pensyarah QuickSAS ni, dia up status dalam WhatsApp status. Dia cerita pasal dia ada promote lah, dia promote kawan-kawannya cerita pasal dia cerita pasal produk ni spread ni, peanut butter. Dia
adalah beberapa orang orang kisah ni dia promote peanut butter yang dikeluarkan oleh seorang insan ni. So apa yang istimewanya peanut butter ni ialah dia tidak mengandungi banyak gula. Dia pure peanut campur dengan apa entah kan. So benda tu pure. So apa kelebihannya ialah dia kurang gula. So ia sesuai untuk golongan-golongan yang menjaga kesihatan badan. Orang yang darah kencing manis, dia sesuai untuk orang yang obese kan, orang yang nak kuruskan badan, nak jaga kesihatan. So itu merupakan satu contoh bagaimana produk kita boleh sesuai dengan satu-satu segmen pasaran. Apa segmen dia? Segmen pelanggan yang mementingkan kesihatan. Itu segmen kita. This is one of the customer segment yang kita nak kejar. Samalah juga dengan cookies. Okay, kita kena fikirkan cookies ni sesuai untuk siapa? Untuk kanak-kanak. Tapi kita kena ingat cookies selalunya manis. Kan, kanak-kanak ni kan rosak pula gigi dia. Tu tak bagus pula daripada aspek moral, etikanya. Kita jual benda yang akan merosakkan gigi budak-budak. So apa yang kita boleh buat terhadap produk cookies kita supaya ia lebih healthy. Kan? Sebab sekarang ni kan trend semua orang nak healthy. So kena fikirkan benda macam tu. Then kita boleh tentukan who is our segment. So benda produk healthy ni boleh masuk dalam ni. Yang ketiga tadi, value proposition. Boleh masuk dalam bahagian value proposition. So segmen dia siapa? Mereka yang mementingkan kesihatan. Mereka yang menjaga berat badan. Itu merupakan segmen pelanggan awak. Yang keenam ialah key resource. Okay. Key resource, sumber-sumber yang utama. So apa sebenarnya sumber-sumber utama ni? Dia sumber ni banyak lah. Okay, sumber ni bila sebut key resources, dia boleh merujuk kepada sumber bahan mentah. Kita nak menghasilkan cookies, ada bahan mentahnya. Apakah bahan mentah yang utama? Kena pastilah bahan mentahnya utama. Tapi janganlah detail tepung, gula, kacang itu sampai panjang sangat. Tak muat lah, tak muat kita punya business model canvas ni kan. So kita kena tentukan what is our key resource untuk bahan mentah produk. Lagi apa lagi dia kata? What resources are important the most in distribution channel? Kita nak mengedarkan. Kita bukan nak menghasilkan barang je. Kita dah siap barang tu, dah siap cookies. Kita nak distribute, nak jual. So untuk jual tu apa yang kita perlukan? Contohnya lah, kita nak jual secara online menggunakan Shopee. So our resource termasuklah kita punya telecommunication kita, gadget kita. Kita kena ada telefon bimbit, kita kena ada internet yang tanpa had contohnya. So these are the key resources. Samalah juga customer relationship. Sekarang ni orang yang dikatakan dalam gig ekonomi ni, kita semua duduk dalam telefon je. Kita ada Telegram lah, kita ada WhatsApp, kita ada Facebook punya Messenger. So semua customer relationship letak dalam tu. So maksud semua maklumat pelanggan ada je dalam tu. Contohnya saya kadang-kadang belilah juga lauk dekat kedai Tom Yam depan Taman Guru tu, area Tom Yam kan. Selalu je saya beli telefon je. Dia bukan telefon, telefon lah, saya telefon. Tapi lately ni, lepas daripada Raya Haji ni, dia dah ada database dah. Kejap-kejap dia ada WhatsApp. Area dibuka daripada pagi untuk produk makanan sekian, harga berapa. Dah ada dah 2-3 pagi dah saya dapat WhatsApp. So ia menunjukkan bahawa kita punya data kita, nombor telefon kita, semua dipegang oleh penjual ni tadi. Dengan cara itu dia dapat membina relationship dengan kita. So apakah resource yang diperlukan dalam ni? Samalah juga mungkin telefon bimbit, mungkin komputer, peralatan teknologi, peralatan telekomunikasi. So ini merupakan customer relationship. Revenue stream ni sebenarnya ialah aliran hasil. Merujuk kepada duit yang kita akan dapat. Tapi yang ni kita tak masuk lah. Janganlah masuk dalam ni sebab kita ada satu bahagian yang betul cerita pasal revenue stream. Nanti kan confuse pula bila banyak sangat. Alright. Next, ada distribution channel. Okay, dah sudah key partners, key activities, key resources, value proposition dah. Customer relationship sudah, customer segment sudah, channels. Channel ni ialah saluran. Saluran ini bermaksud saluran pengedaran. Okay, tak boleh masuk, kita boleh pakai ke ni form untuk attendance tadi? Boleh masuk tak boleh masuk? Boleh. Boleh Boleh Doktor. Okey, sebab ada yang mesej tadi kata tak boleh. Kalau tak boleh, cuba dulu.
Alright, sekejap ya. Okay, so next ialah kita punya apa tadi? Channel, distribution channel. Di sinilah channel tadi. Distribution channel ni sebenarnya ialah dia macam ni distribution channel ni ialah kaedah macam mana awak menghantar produk daripada pengeluar kepada pengguna. Contohnya awak membuat pengeluar cookies kan, awak ialah pengeluar. Channel ni merujuk kepada macam mana awak sampaikan produk awak ni kepada pengguna. Apakah kaedah untuk awak menyampaikan produk kepada pengguna ni? Kepada pelanggan-pelanggan awak ni? Okey. Bukannya macam ni apa Shikin ni grup awak kata media sosial kan. Media sosial ni semua kita masuk sebenarnya kita boleh masuk dalam ni. Kita boleh masuk dalam customer relationship. Ya, macam mana cara untuk kita mempromosikan produk kita. Ya, ataupun kita boleh masuk dalam key activities untuk produk kita ni. Ya, masuk dalam key activities ni. Channels ni sebenarnya ialah macam ni. Channel ni ialah macam mana cara untuk satu produk daripada pengeluar dia boleh pergi kepada pengguna. Itu channel. Ya, bukannya channel WhatsApp, channel Telegram ke, bukan ya. Okey. Macam ni. Contohnya saya pengeluar, saya kilang ni cerita besar lah kan, contoh yang besar. Saya kilang, saya mengeluarkan ubat gigi. Bukan satu, beribu-ribu. Sebulan saya boleh keluarkan sampai 500,000 tiup ubat gigi, unit ubat gigi ni. Colgate lah contohnya kan. So kita keluarkan. So daripada kilang, kita nak keluar pergi ke pengguna. Tapi kita tak jual terus kepada pengguna. Sebab kita keluar dalam jumlah yang besar kan. Kita tak ada pun, pengguna pun tak pernah datang pergi ke kilang untuk beli satu ubat gigi. Kita ketuk pintu kilang Colgate tu, tolong beli, tolong nak satu ubat gigi kan. Tak ada. Apa yang tempat yang kita cari ialah kita sebagai pelanggan, kita akan cari di kedai runcit. So kedai runcit, supermarket, ini semua merupakan channel, distribution channel. Ini saluran pengedaran di mana daripada pengeluar yang menghasilkan produk, dia akan disampaikan, barangan akan dihantar ke pemborong, pemborong pula hantar ke peruncit, peruncitlah baru jual kepada pengguna. Sebab itulah kita sebagai pengguna, kita beli produk ke kedai runcit. Kita tak pergi ke kita tak pergi ke Colgate tu, kilang Colgate. Kita tak pergi ke kilang Mami dekat Melaka untuk beli sebungkus Mami. Kita beli daripada kedai runcit. So kerja kedai runcit, kerja peruncit, kerja pemborong ialah untuk mengedarkan. Okey. So ada banyaklah dia punya format untuk channel ni. Nanti kita akan masuk dalam bab pemasaran ya. Tapi nak ceritakan secara ringkasnya, ada channel di mana pengeluar dia terus jual kepada pengguna. Awak nanti Shikin, grup awak contohnya lah ada buat cookies. And then awak advertise dalam, iklankan dalam Facebook Kuantan, keluarga Kuantan ke apa. Orang mana Shikin? Orang Kuantan lah. Orang Kuantan lah. Awak masukkan dalam Facebook Kuantan ataupun ada page, ada FB page apa COD Kuantan ke apa kan. Okey. Dan ada pelanggan PM. Okey. Sis kan sekarang ni trend. Sis nak berapa satu bungkus, nak beli boleh hantar tak ke Balok contohnya. So kita pun start motor pergilah Balok hantar orang tu nak cookies. Itu merupakan satu saluran yang dipanggil direct channel. Saluran langsung. Di mana pengeluar dia terus jual dan dia terus jual kepada pengguna akhir. Dia terus hantar ke pengguna akhir. That is satu channel. Ada channel yang menggunakan pemborong. Ya, pemborong biasanya lah, ini yang biasa. Dia jual kepada pemborong, pemborong jual pula kepada peruncit, peruncit jual kepada pengguna. Itu ialah satu saluran yang normal. Contohnya ialah produk-produk biasalah. Biasanya pengeluar dia akan hantar kepada pemborong. Pemborong ni dia beli dalam jumlah yang banyak and then dia pecahkan, dia hantar pula kepada peruncit. Peruncit akan jual kepada pengguna. Contohnya kalau ikan, dekat jeti nelayan lah, bukan dia pengeluar kan, tapi nelayan ni kerja dia menangkap ikan. Dan sampai jeti
sampai-sampainya di JT dah ada dah pemborong yang akan borong ikan-ikan dia. Pemborong pula dia bukan borong banyak-banyak ikan, beratus-ratus kilo ikan untuk dia makan sendiri. Dia akan jual kepada peruncit-peruncit. So dia jual kat kedai A, dia jual kat kedai B, kedai C. Itu kerja pemborong. Peruncit pula akan jual kepada pengguna akhir. So dia ada banyak channel, dia ada 4-5 channel lah So di sini awak tentukan apakah kaedah channel yang awak nak fikirkan, yang nak pilih. Sama ada gunakan terus ataupun kita gunakan khidmat pemborong dan juga peruncit. Apa yang berlaku kalau kita gunakan pemborong peruncit kepada harga barang? Apabila sampai kepada pengguna akhir, barang tu akan jadi harga tu akan jadi lebih mahal ke lebih murah? Lebih mahal. Lebih mahal sebab saluran-saluran pengedaran itu dia akan markup. Harganya contohnya nelayan tadi, dia jual ikan pada dia jual RM5 je sekilo. So pemborong pun bayar RM5 sekilo. Pemborong pula dia akan jual kepada peruncit, contohnya dia markup lah sikit, RM8 sekilo. Dan peruncit pula jual kepada pengguna RM10 sekilo. Sebab itulah produk-produk ni dia akan jadi lebih mahal. Okey, bila sampai ke pengguna akhir. Kan? Sebab itulah juga Pharma ditubuhkan. Kalau ingatkan Pharma ditubuhkan tahun 70-an kot, tak saya. Antara tujuan dia ialah untuk mengurangkan kebergantungan petani kepada geng-geng pemborong ni. Sebab pemborong ni dia beli daripada petani dengan harga yang murah. Lepas tu dia jual dengan harga yang mahal. Sebab itulah kita dengar perkataan the words jihad memerangi orang tengah kan. Jihad memerangi orang tengah itulah kerja pemborong tu. Pemborong ni lah yang sebenarnya yang banyak menaikkan harga. Dia beli murah, lepas tu dia jual mahal. Dan akhirnya pengguna akhir macam kita ni terpaksa membeli dengan harga yang mahal. Kita beli, contohnya lah, kita beli timun sekilo dekat Pantai Selamat berapa harga. Kita pergi bandingkan dengan pergi ke petani terus, bandingkan harga dia berapa. Tapi tak tentu juga sekarang ni. Sebab dia ada satu perkara lain. Pantai Selamat mungkin jual lebih murah berbanding dengan petani betul. Sebab apa? Ini logik bisnes kita lah. Logik dalam bidang perniagaan. Pantai Selamat dia mungkin boleh jual timun sekilo harga lebih murah berbanding kita pergi ke petani tu terus. Kenapa rasa saya? Macam mana dia boleh jual dengan harga yang lebih murah? Siapa yang boleh cuba menjawab? Sebab dia beli dengan harga yang borong. Dia beli dengan harga borong. Tapi harga borong ni kadang-kadang dia markup. Okey. Bila beli, biasanya dia beli dengan keadaan jumlah barang dia macam mana? Yang banyak. Sedikit ke banyak? Banyak. Bila dia beli jumlah yang banyak, maka kebiasaannya dia akan dapat beli dengan harga yang lebih murah. So dengan keadaan semasa ini, sekarang ini bukannya tahun 80-an, tahun 90-an. Sekarang ini kadang-kadang kita boleh dapat barang dengan harga yang lebih murah di supermarket, di kedai berbanding kita pergi terus ke petani yang kecil-kecilan ni. Sebab petani kecil-kecilan dia jual dengan harga standard. Supermarket yang besar ni, Pantai Selamat ke ni, dia beli dalam jumlah bukal, jumlah yang banyak untuk dijual semula kan. So dia akan dapat harga dengan lebih murah. So di sini konsep bisnes ni dia orang mementingkan volume. Dia mementingkan jumlah jualan, bukan harga. Kos rendah bukan harga, bukan untung. Dia ambil untung sikit pun tak apa, janji jualan dia banyak. So berbeza dengan petani yang kecil-kecilan tadi, dia barang dah lah sikit. Kalau dia jual dengan harga yang lebih rendah, dia tak ada apa untung pun, lagi rugi ada kan. So itulah kita ni, kalau kita ada sifat ihsan daripada kita membeli barang-barang murah dekat Pantai Selamat ke apa, baik kita beli harga yang mahal sikit, kita tolonglah kita punya petani-petani Muslim kan. Sekarang ni banyak trend-trend sekarang, kita cuba bandingkan daripada beli orang dah kaya walaupun dia murah kan, baik kita tolong orang yang miskin ni, orang yang petani Muslim ni contohnya. Okey, itu cerita lain. Okey, so itu channel sebenarnya. Itu merupakan channel. So awak kena pilih produk awak ni nak gunakan channel apa.
biasanya assignment student ialah dalam bisnes ni ialah awak buat jualan terus kan. So channel yang digunakan hanyalah channel langsung, dia katakan direct channel, saluran langsung, di mana pengeluar awaklah yang buat cookies tersebut dan awaklah yang jual kepada pengguna akhir. Melainkan macam ni. Ni saya tak pernah lagi jumpa kumpulan pelajar buat assignment macam ni, tapi boleh buat macam ni Contohnya lah, satu grup kerja awak, bisnes awak ialah buat cookies je. Awak tak fikir pasal nak jual. Sebab grup yang kedua, grup yang kedua akan bertindak sebagai pemborong. So grup kedua ialah pembeli kepada cookies awak. So grup yang pertama ni yang buat cookies ni, kau tak payah nak cari pelanggannya. Grup yang kedua akan carikan pelanggan ataupun jual kepada pelanggan. So di situ, itu bermaksud grup awak buat cookies tetapi kita menggunakan khidmat pemborong untuk menjual kepada pelanggan. Ni belum pernah orang buat, belum pernah student buat lah, tapi kalau nak buat boleh. Bila buat macam tu, maksudnya bisnes awak sebagai pembuat cookies, awak menggunakan saluran yang ada pemborong tu tadi. Itu namanya wholesaler, saluran yang menggunakan pemborong. Biasanya ialah direct, maksudnya awak buat cookies terus jual kepada pelanggan. Ada yang saya lepas grup Taufik ke apa, dia buat dia jual, bukan dia buat dia jual minyak wangi. Minyak atar ni kan. So ramailah pensyarah pun ramai beli. So apa yang berlaku ialah dia bukannya pengeluar. So orang lain, grup lain, dia buat air, buat makanan lah macam-macam. Itu pengeluar. Kumpulan pelajar ni ialah pengeluar. Tapi grup dia bukan pengeluar. Dia bertindak sebagai ejen ataupun penjual lah, peruncit lah. Sebab dia beli dia kepada pengeluar. Pengeluar bagi kat dia jual kat dia jual pula pada pelanggan lain pada harga markup. Dia dapatlah untung sikit kan. Tak tahulah berapa dia punya keuntungan. Tapi itulah cara kita pula sebagai ejen ataupun kita sebagai pemborong. So ada macam-macam jenis lah bisnes yang boleh buat. Dekat pukul 12 dah. Tak habis lagi ni. Okay, itu channels. Yang ke seterusnya, yang ke-8. Yang ke-8, cost structure. So nak menghasilkan cookies tu apakah kosnya? Itu je lah cost structure tu. Tak payahlah nak cerita berapa ringgit semua tu. Tapi contoh grup kos bahan, peralatan masak, mengambil stok disko, data internet. Okey, boleh. Bajet iklan poster, minyak kereta untuk pengantaran. So itu boleh masukkan dalam cost structure untuk produk awak. So kos ni penting sebab kos lah yang menentukan berapa harga jualan awak. Kos barangan lah yang menentukan berapa harga jualan. Kan kita nak letakkan harga jualan berapa satu paket, satu bekas cookies awak yang mengandungi 30 unit. 30 unit cookies, ada berapa ringgit kita nak jual. Berapa ringgit kita nak jual tu ia bergantung kepada kos kita. So kena ambil kira semua kos yang berkaitan. Contohnya lah untuk menghasilkan 30 unit cookies, saya perlukan 1 kilo tepung gandum, 1 kilo gula, 1 kilo ini, 1 kilo ini. Okey, dan dibagi totalnya dengan katakanlah kita gunakan oven, pinjam mak punya oven bakar. So tak payah bayar lah free kat situ. So cost untuk beli oven tak payah kita jimat. And then cost apa lagi? Cost untuk promosi. Cost promosi katakanlah kita guna Facebook Live, kita gunakan Facebook punya marketplace. Ini dah murah dah ataupun tak ada cost. So kita guna yang tu je. Tak payahlah nak buat macam-macam bisnes, macam-macam pamphlet ke apa ke. Tapi nak buat pamphlet okey. Kalau buat pamphlet untuk promosi, maka cost tu perlu dimasukkan ke dalam cost structure. Kita panggil dia cost promosi, cost pemasaran. Macam-macam lagi lah So itu cost structure penting sebab ia menentukan awak punya harga jualan. Harga jualan menentukan keuntungan awak. So kalau kos dah salah, awak punya harga salah, maka awak susah dapat untung. So itu pentingnya cost structure ni. Okay, so bila cost structure katakanlah untuk menghasilkan 30 unit cookies, kira-kira gedebuk-debak masuk semua aircon lah, sewa bilik lah apa semua, sewa elektrik semua, katakanlah cost dia ialah
satu bekas yang mengandungi 30 unit biskut tu katakanlah RM20. So kita jual dengan harga RM30 ataupun RM25 setelah kita ambil keuntungan kita. Okey, awak semua pelajar syariah, saya nak tanya. Ada syarat tak untuk kita dalam Islam ada tak syarat untuk kita mendapatkan keuntungan? Adakah keuntungan tu boleh kita charge melebihi daripada kos yang digunakan? Contohnya lah, saya mengeluarkan satu produk, kosnya RM100. So berapa harga jualan yang saya boleh jual mengikut Islam? Paling maksimum. Tolong jawab sikit, tolong ajar saya. Tak ada jawapan pun, ke saya hang seseorang ni cakap. Ada, okey. Fazliza, nak cakap apa? Boleh tak jelaskan kat saya? Ada tak? Awak kan ustazah, para asatizah ni. Ajarlah saya sikit. Ada tak dalam Islam kita menetapkan maksimum harga? Izan. Ada? Mengikut fiqh ke? Boleh tak kita letakkan harga tinggi? Boleh, Ustaz, boleh. Berapa banyak maksimumnya? Kalau harga kos saya RM100. Saya pernah baca dalam saya pernah baca Imam Ghazali punya pandangan. Okey. Dia kata peletakan harga terhadap barangan tersebut boleh diletakkan mengikut adat kebiasaan masyarakat. Selagi mana dia boleh terima, masyarakat boleh terima, dia tidak dikira sebagai riba dan juga boleh diambil sebagai harga yang semua boleh pakai. Oh ya? Oh, bagus. Ada dalam kitab ilmu baru. Ihya Ulumuddin ada. Ihya Ulumuddin. Sebab macam ni, saya dulu baca, saya tak tahulah hadis sahih ke tidak, tapi waktu dulu dikatakan dalam waktu zaman Nabi dulu, adalah tindakan beberapa orang penjual yang menaikkan harga. Dia naik tu tinggi lah, cuma tak nyatakan berapa tinggi, tapi diadukan kepada Nabi, Nabi berdiam diri je. Saya tak tahulah sahih ke tidak tu. Lepas tu ada pula saya punya pelajar kewangan Islam, kami buat perbincangan hari tu. Dia katakan mengikut fiqhnya, dia pun tak tahulah dia ambil daripada mana kan, tapi dia kata yang dia pernah baca juga ialah tak boleh lebih daripada 50%, 50%. So kalau saya jual, kos produk saya ialah RM100, kalau ikutkan kepada fiqh tak boleh lebih 50%, saya tak boleh jual lebih daripada RM150. So mengikut Imam Imam Ghazali kata ikut kepada masyarakat dia. Adat kebiasaan. Maksudnya kalau boleh pakai kebiasaan masyarakat. Dia tak kira sebagai riba. Tak kira riba Tidak. Okey, kalau produk macam kan sekarang ni orang kata orang gila baju bandel lah. Baju bandel ni kat Kedang, baju buruk je tapi boleh lepas sampai 600, lepas ke 1000. Macam-macam orang gila lah zaman sekarang ni. Tapi sekiranya masyarakat kata itu memang harganya, betul lah, maksudnya boleh lah Boleh. Okey. Tu lari sikit topik. Semua nak ceritakan bahawa kos tu penting Cost structure penting sebab ia lah menentukan harga awak, harga produk awak. Kalau salah tentukan kos dan salah harga produk, bila salah harga produk, salahlah awak punya keuntungan. Entah jadi rugi. Itu yang kita kena fikir betul-betul kos macam saya katakan hari tu, ialah saya katakan saya pernah buat bisnes dan saya tak suka sharekan kejayaan sebab saya tak berjaya pun. Saya tak kira saya berjaya bisnes ni. Kalau saya berjaya memang saya tak kerja dah bicara. Kan? Tapi saya suka sharekan benda yang saya salah buat lah. Saya salah buat. Antara yang kita orang pernah salah buat lah dalam grup saya, dalam bisnes kita orang itu, ialah kita salah tentukan kos. Kita hanya mengambil kira kos bahan mentah sahaja. Kos bahan mentah datang, bahan mentah datang, kita proses, buruh tak ada, kita orang sendiri buat masa tu. Dan kita bahan mentah datang, kita proses, kita markup sikit. Saya markup sikit tak banyak tu, dalam berapa sen je lah, 50 sen macam tu kot. Untung daripada kos tu kita naikkan 50 sen kan. Itu harga jualan. Rupa-rupanya
harga jualan yang kita orang buat tu tak mengambil kira beberapa kos lain. Kos electricity, kos sewa tempat. Allah, itu bala betul situ. So kita bila nak jual barang, kita peniaga baru. Bila kita salah kira kos, kita nak naikkan harga, memang akan orang akan lari lah. Ya, orang akan lari daripada kita. Pelanggan akan lari. Kita dah lah baru. Tiba-tiba naik harga gila-gila pula. Kau punya naik. Kita takkan beli lah. Masa sekali dulu kat pasar malam, saya pernah bawa anak saya. Saya biasalah pergi kat pasar malam tu. Ni sebelum PKP dulu lah. Dia jual apa, strawberry. Bukan strawberry. Apa, benda span putih tu. Allah Akbar. Yang budak-budak suka. Marshmallow. Marshmallow yang salut dengan coklat fountain tu kan. Salah. Ya Okey. Okay, so katakanlah marshmallow yang coklat tu. So apa yang orang ni yang saya tahu harganya RM1 secucuk. Dia jual dalam lidi kan, kat lidi tu. RM1 secucuk, dalam secucuk tu ada dalam 5 biji kot. Macam tu lah kot. Tapi selang beberapa minggu lepas tu, saya pergi lagi, anak saya nak juga benda tu. Harganya meningkat punya dah banyak, rasanya RM4 kot secucuk. So daripada RM1 kepada RM4. Okay, dalam masa yang singkat, kita dapat tengoklah bahawa dalam masa yang singkat tak mungkinlah bahan mentah tu naik gila-gilanya kan. So saya suspect mesti awal masa dia jual RM1 tu dia salah kira. Sebab tu dia harga murah kan. Kita pula bila customer first time kita beli dah murah, lepas tu naik harga gila-gila, of course kita tak pergi dah. So sampai sekarang lah saya tak pergi. So that's why cost structure ni penting. You have to awak kena identify betul-betul, kena pasti betul-betul apakah cost yang terlibat untuk produk awak ni ya. Dan yang ke-9 yang terakhir dalam business model Canvas ialah revenue stream. Okay, revenue stream ni ialah apakah nilai yang pelanggan-pelanggan awak ni nak bayar, yang willing to pay, yang boleh bayar. So revenue stream ni bukannya kita letak, saya pernah baca, revenue stream ni bukan kita nak letak harga berapa jual berapa ratus ribu ke juta ke keuntungan kita, tidak. Kita nak tengok kepada kaedah pembayaran, macam mana dia nak membayar menggunakan apa, wallet ke, e-wallet ke, cuma kita nak tahulah juga sebab apa benda ni penting. BMC ni, Business Model Canvas ni biasanya dibentangkan dengan lisan. Dibentangkan secara lisan, bukannya kita submit macam tu je. So dalam lisan itulah biasanya saya tengok dia punya pembentang tu akan nyatakan juga berapakah kami jangkakan dalam tempoh setahun kami beroperasi, kami berupaya untuk mendapat keuntungan sebanyak RM50,000 setahun pertama contohnya. So itu merupakan jumlah yang dia dapat, that is revenue stream, hasil yang dia akan dapat. Tapi kalau dalam kertas kerja, dalam Canvas ni, yang ni saya rasa tak perlu buat, tak apa. Tak perlu buat pun tak apa. RM tu lah berapa tu tak perlu buat, tak apa. Alright. So itu merupakan sedikit sebanyak tentang business model Canvas. Awak boleh try, tapi boleh je lah. Mudah-mudahnya nak tengok je lah, Google je lah. Ada banyak contoh-contoh business model Canvas. Sesuaikan dengan produk awak. Sesuaikan dengan produk masing-masing. Okay. Panjang pula, kita break dulu sekejap sebelum kita sambung dengan chapter yang kelima. Kita masih lagi dalam bab yang kelima iaitu business plan. Boleh kita sambung kejap break sekejap Boleh. Okey, ya.
Okey, sikit makluman hari tu rasanya dalam senat yang lepas ada diluluskan bahawa pelajar awak semua lah batch awak ni dibenarkan pulang ke kampus untuk menyiapkan projek. Tapi yalah disebabkan oleh kluster Siva Gangga ni kita tarik balik dalam, saya rasa masing-masing dah maklum kan. Sepatutnya pelajar tahun 1 SEM 1 akan masuk hujung minggu ni. Tapi kita postpone sehingga September. So untuk grup awak ni saya tak sure lagi keperluan, perlu ke nak balik sini untuk siapkan projek ataupun boleh je buat dari rumah? Perlu balik. Perlu balik ke KIPSAS? Tak ada rujukan kat rumah. Okey. So saya rasa macam ni, nanti kita akan maklumkan keperluan untuk awak semua pulang ke KIPSAS bukan disebabkan oleh nak buat kertas projek. Utamanya ialah kerana tiada rujukan. Sebabnya kalau sekadar nak buat kertas projek, kalau ikut kepada garis panduan MQA, kertas projek ni boleh je buat secara online. Tetapi permasalahannya ialah sumber rujukan. Awak pula syariah kan, mungkin gunakan buku kitab-kitab turah semua benda tu, tak ada online, mungkin. So saya minta KJ dia bawa semulalah isu ni untuk balik menyiapkan projek disebabkan oleh rujukan sukar diperolehi. Okey. Ada juga kita boleh beri kebenaran kepada pelajar yang mana dia orang tak dapat akses internet dengan baik. Tapi semua kena buat surat lah memohon daripada KIPSAS. Cumanya apa-apa hal pun kena tunggu lepas habis PKPP ni. Sebab itulah kita punya pelajar tahun 1 masuknya ditangguhkan masuk daripada sepatutnya hujung minggu ni kepada 5 September. 5 September. So insyaAllah lah kalau senario semasa okey, baru kita boleh terima lah. So kalau awak perlukan juga, saya rasa KJ kena ni lah, Ketua Jabatan awak kena menyatakan punca utamanya ialah susah nak dapatkan rujukan. Susah nak dapatkan rujukan. Sekejap Okey, so itulah yang berlaku. Okey, so kita itu kalau ingat balik, kita dah habis chapter yang pertama. Chapter yang kedua saya buat video, dah ada dah. Chapter yang ketiga, kenaan apa itu? Chapter yang ketiga ialah isu-isu keusahawanan. Yang tu kita dah masuk. Chapter yang keempat kita skip. Chapter yang kelima rancangan perniagaan yang kita akan habiskan pada hari ini. Okey, chapter yang keenam saya dah ada video. Dan saya rasa yang banyak bawah-bawah tu saya dah ada video dah, insya-Allah lah. Saya akan sharekan video tu. So jangan risau berkenaan dengan silibus kita, insya-Allah kita boleh habis. Cumanya ada beberapa perkara yang mungkin memerlukan awak untuk baca sendiri ataupun explore sendiri. Contohnya untuk menghasilkan business plan. Okey, untuk menghasilkan business plan, awak kena awak kena tahu banyak berkaitan dengan
pemasaran, sebab item-item tu termasuk kena diceritakan dalam business plan. Business plan awak 25% banyak. So awak kena explore sendiri dulu pemasaran, operasi, pentadbiran dan juga keuangan. Okay, so untuk bahagian keuangan saya juga ada sediakan video dah caranya macam mana. Saya dah cerita dari tu ada satu file yang kita just masukkan saja detail-detail tu, dia akan generate sendiri laporan-laporan keuangan yang kita nak. Okay, so tak apalah So insyaAllah jangan risau berkenaan dengan syllabus. Kita insyaAllah boleh habis walaupun kelas awak 2 jam. So cuma berkenaan dengan business inilah assignment business awak ni 15%. Kita masih lagi tak run lagi lah business plan ni, business ni sebab saya tak dapat gambaran lagi. Boleh tak minggu depan minggu depan. Minggu ni lah, dalam minggu ni malam payah tak untuk buat meeting. Malam tak payahlah, susah juga. Korang susahkan saya pula kat rumah saya ada bukan anak kecil. Kan saya menjerit pula tengah-tengah malam, payah juga. Tak apalah, nanti kita fikirkan masa je. Weekend boleh tak? Hari Sabtu ke ataupun nak bekerja pula kadang-kadang. Saya tanya ni bukan benda, saya pernah kena saya nak buat kelas ganti hari Sabtu pernah lah dengan pelajar lain. Kadang ada pelajar ni rupanya dia buat kerja part time, punyalah marah saya nak buat kelas hari Sabtu. Saya kata benda tu saya cadang je. Dia punya macam tak boleh kacau betul lah hari Sabtu dia. Macam orang dah bekerja betul lah. Okay, so kalau kita buat hari Sabtu ke atau hari Ahad ke, boleh ke untuk pembentangan business pitching tu? Susahlah korang nak jawab sekarang ni, kita borak dalam WhatsApp je lah Aduh. Boleh kita teruskan dulu. Kita teruskan dengan habiskan chapter yang kelima. Semua chapter yang kelima ni saya pun dah tak ingat dah kita berhenti setakat mana itu. Sikit je chapter yang kelima ni dah nak habis dah. Bahagian utama dalam rancangan perniagaan. Bahagian utama rancangan kepentingan ni dah ada, dah sentuh Ya. Kepentingan rancangan perniagaan sudah. Okey, bahagian utama ni, yang ni Okey. So apakah bahagian-bahagiannya? Bagaimana yang saya dah ceritakan hari tu. Dalam satu business plan ni dia ada banyak format. Ada banyak format. Yang saya bagi contoh hari tu, kan saya dah bagi satu kopi contoh yang berkenaan dengan Adobe dekat Terengganu hari tu. Itu format tu lain. Sebab format itu ialah format yang diperlukan oleh PUMB melalui skim Prosper dia tu. So maksudnya usahawan ni dia nak apply loan ataupun nak apply bantuan keuangan daripada PUMB. So PUMB gariskan, ini format yang kau kena buat. So itu format lain itu lain sikit lah format. Tapi kalau yang kita nak buat assignment ni, ini merupakan bahagian-bahagian yang kita boleh gunakan. Bahagian yang untuk assignment awak ni sila rujuk garis panduan dia, garis panduan buat assignment tu, situ dah ada garis dia punya bab-bab yang diperlukan. Okay, so apakah bahagian utama dalam rancangan perniagaan? Ini secara umum jugalah yang first ialah konsep perniagaan. Kita ceritakan dalam bahagian ini kita fokuskan kepada industri, produk dan perkhidmatan yang kita nak tawarkan. Dan juga apa yang kita nak buat. Apakah kita punya steps untuk menjadikan perniagaan kita ni berjaya. Kita cerita dalam konsep perniagaan. So benda ni nampak macam subjektif, memang subjektif. Awak kena fikir sendiri macam mana cara untuk menghasilkan produk yang boleh menarik minat pelanggan. Itu konsep perniagaan awak. So bila sebut konsep ni ada macam-macam jenis. Kan sekarang ni kita tahu hipster konsep. So konsep hipster sekarang ni dia menggabungkan apa? Contohnya lah chill dan relax. Contohnya dia punya motto tu, tempat tu relax, cozy, selesa. Itu semua merupakan contoh macam mana konsep bisnes awak. Satu benda yang susah untuk kita tentukan. Tadi saya kata value proposition, susah untuk kita tentukan. Bukan susah sebab dia subjektif. Kita tak berapa susah kita nak nyatakan secara kata-kata. Kan? Dia seolah-olah macam ni, kalau value proposition apa bestnya McDonald's berbanding contoh Burger King. Apa bestnya McD? Kenapa kita pergi McD? Kenapa Burger King tak ramai orang? So bila kita kaji McDonald's dan kita tahu what are the values, apa sebenarnya
nilai yang ada pada McD yang tak ada pada Burger King. So itu satu benda yang payah, ya, value proposition. Yang kedua yang susahnya ialah berkenaan dengan model, business model. Business model ni sebenarnya ialah konsep kita, konsep bisnes kita. So contohnya kalaulah kita tahu bisnes sekarang ni banyak menggunakan apps, Foodpanda, GrabFood, apa lagi Food Valet di Kuantan. So benda-benda ni merupakan satu bentuk bisnes yang moden. Dia punya model bisnes dia tu something yang betul-betul baru. Saya bagi tahu dah itu. Sekarang ni bila sebut tentang model bisnes yang betul-betul kreatif, yang inovatif, bermula dengan adanya Uber. Uber yang kita macam konsep Grab ni lah, dia sebenarnya satu bisnes yang betul-betul bisnes model konsep perniagaan yang betul-betul moden, yang betul-betul inovatif. Okay, so dalam bab ini ataupun bahagian ini awak kena ceritakan apakah konsep bisnes awak ni, macam mana bisnes awak ni lain daripada yang lain. Okay, next, pergi rancangan pentadbiran ataupun rancangan pengurusan. So ini cerita dalam bahagian ini awak perlu ceritakan tentang barisan pentadbiran awak. Macam contoh, siapakah pengurus besarnya, siapakah pengurus bahagian promosi, siapakah pengurus bahagian marketing, siapa pengurus bahagian keuangan. So jelaslah dekat situ. Caranya macam mana? Boleh rujuk kepada format business plan hari tu yang saya kongsikan dengan awak, yang menggunakan konsep macam biodata biodata macam ni lah. Okey, orang pertama nama, nombor kad pengenalan, kelulusan lah, apa semua tu boleh gunakan. So itu cerita tentang rancangan pentadbiran ataupun rancangan pengurusan. Okey, ada buku teks yang menjelaskan bahawa dalam rancangan pentadbiran kita kena fikirkan juga apakah kos-kos ataupun keuangan yang perlu dalam pentadbiran ni. Okey, so kos ni kenapa kita kena kenal pasti dalam bahagian ini? Sebab dalam organisasi kadang-kadang kos itu dipecahkan, untuk promosi kos lain, maksud keuangan, keperluan keuangan lain. Okey, untuk pentadbiran keperluan dia lain, untuk operasi keperluan dia lain. Contohnya lah, apakah kos ataupun keuangan yang diperlukan untuk bahagian tadbiran? Contohnya ialah gaji ataupun kelengkapan pejabat. Sebab itu dikatakan kat sini, senarai kelengkapan pejabat dan belanjawan pentadbiran. Yang ni dikatakan, yang saya katakan tadi. Ada buku yang memerlukan kita menjelaskan belanjawan. Berapa duit yang kita nak sebenarnya dalam bahagian pentadbiran. Duit untuk apa? Duit untuk keperluan pentadbiran. Contohnya beli meja, beli kursi, beli kertas, beli pen untuk kegunaan pejabat. And then gaji pekerja pejabat tu. Bukan gaji pekerja bahagian operasi, pekerja pejabat. So masukkan juga dalam bahagian ini. So itu merupakan bahagian yang pertama. Dia cerita tentang struktur perniagaan organisasi kita macam mana, objektif semualah. Yang ketiga ialah operasi. Okey, operasi ni ialah cerita tentang operasi perniagaan kita. Kalau kita menghasilkan barang, maka kita kena ada cerita tentang input, proses, output. Kita kena inputnya macam mana, proses guna mesin semua tu, dan juga output. So kan, pastikan perkhidmatan dengan berkesan pada kos yang rendah. Kita seboleh mungkin usahawan ni kena dapatkan kos yang terendah dengan tidak menjejaskan kualiti. So proses operasi perniagaan akan dijelaskan menggunakan bentuk carta alir. Okey, so macam mana pula nak buat bentuk carta alir ni? Sekejap ya. Apa? So kita boleh cari contoh carta alir untuk, contohnya buat apa? Untuk biskut. Cookies tadi. Ada tak? Kan ada. Contoh carta alir. Tengok contoh. Ini merupakan contoh. Awak boleh tengok. Google merupakan sumber yang agak ni lah sekarang. Okey. So dia adalah contoh ni. Dia buat manual keselamatan jaminan makanan. So daripada ni apa ni? Saya tak tahu, ni bukan biskut.
Tapi ini satu contoh lah yang kita boleh tengok macam mana cara dia gunakan carta alir untuk menghasilkan satu-satu barang. So kalaulah awak buat bisnes berkenaan dengan makanan, at least ada carta alir dalam bahagian operasi. So just tengok carta alir. Ini lebih complicated lah. Ni lebih complicated, nak tunjukkan macam-macam kaedah daripada A, P. Ni kalau belajar carta alir betul-betul, dia ada macam-macam decision yang kena buat. Kotak-kotak ni dia berbeza. Ada segi empat bentuk diamond, segi empat tepat, ada garis lurus, ada garis potong-potong. Itu semua berbeza lah. So boleh tengok, ada banyak contoh carta alir. Alamak, terjumpa. Carta rancangan perniagaan di Zafran Enterprise. Tarikh 2006, lama dah, tapi boleh dah tengok contoh dia. Kan mudah kan, ada banyak sebenarnya. Alright, balik semula kepada kita punya lecture ni. Okay, so itu berkenaan dengan berkenaan dengan operasi, ya. Ni bahagian operasi tadi. So di sini ada tak keperluan belanjawan? So mengikut setengah buku, ada juga perlu sediakan belanjawan. Apakah belanjawan yang terlibat dalam bahagian operasi? Cuba bayangkan bahagian operasi, apa yang kena buat, apa yang kena beli. Contohnya bahan mentah, contohnya mesin, gaji pekerja bangla yang awak nak ambil. Janganlah ambil bangla buat makanan kan, ambillah orang bersih sikit. Okay, itu merupakan belanjawan ataupun kewangan yang perlu difikirkan bahagian operasi ni. So guidelines untuk assignment awak ni, saya peruntukkan markah yang besar untuk rancangan pemasaran. Markah besar dalam bahagian rancangan pemasaran. So pastikan awak faham betul-betul ini memang perlukan inisiatif awak untuk menjelaskan, untuk study bahagian pemasaran. Saya ada nota. Dan insyaAllah kalau sempat saya yang rangka-rangka sikit nanti, saya tengok kalau sempat masa kita akan masuk bahagian pemasaran nanti. Sebab bahagian pemasaran ni merupakan satu bahagian penting. Kita tak ada data keuangan yang lama. Kita akan buat pro forma, maksudnya perancangan masa depan. Kita jangkakan 3 tahun akan datang, berapakah kita punya untung, berapakah kita punya aset, berapakah kita punya rugi ke apa ke. Itu cara macam mana, nanti saya akan sharekan video keuangan tu tadi. Senang je, dia satu file Excel, awak just masukkan semua benda, figure-figure, angka-angka, dia akan generate penyata sendiri. So ada 3. Ada 3 penyata yang kena ada dalam awak punya business plan ni. 1, aliran tunai. Yang kedua, kunci kira-kira. Yang ketiga, pendapatan, penyata pendapatan. Yang analisis ni tak payah. Tak payah. Sebab analisis ni kan detail lah kewangan. Kewangan yang detail. Ada macam-macam lah. Dengan keretnya saya minta maaf sangat, saya busy lately ni, serabut sikit. Sebabnya saya bermula minggu lepas saya memegang tanggungjawab sebagai Timbalan Rektor Akademik. Sebab Dr. Rosli dia bercuti atas mungkin beberapa jangka masa tertentu lah. So sementara dia bercuti tu, saya menjalankan tugas sebagai Timbalan Rektor Akademik. So ada banyak benda yang datang
nak lagi untuk ni lah yang untuk untuk PKPP ni, so yang sepening kepala tu. Banyak benda kejap. WhatsApp datang betul lalu. Sabar. Sebab itulah kalau ada apa-apa permasalahan ke, tanya je lah saya InsyaAllah lah, bukan tanya saya boleh selesai. Tanya saya insyaAllah saya try jawab sepemahaman saya. Sebab itulah saya concern pasal awak punya nak hadiah itu. Sebab kalau tidak dulu memang diluluskan oleh Senat, awak boleh dibenarkan balik sekali dengan masuk ke KIPSAS sekali dengan pelajar tahun 1 ni. Tapi bincang berborak dengan Dr. Asmadi, dia kata macam tak bagi balik pula. Kan? So macam itulah yang saya kena tahulah untuk menjustifikasikan awak boleh balik ke sini, saya kena tahulah kenapa. So kalau katakan balik tu disebabkan oleh awak perlu dapat sumber rujukan, kalau kat rumah tak ada, then kita ada yang kukuh sikit lah. Kalau reason dia sekadar untuk untuk awak siapkan assignment, siapkan kertas projek, tak berapa kukuh, tak berapa kuat. Alright. Teruskan lagi, sambung 12.30 baru. Okay. So itu adalah bahagian-bahagiannya. Yang penting saya katakan itu 4 yang kena ada. Pentadbiran, operasi, pemasaran, keuangan. Ini normal, memang 4 ni kena ada. Kena ada dalam satu business plan. Alright. Next, kita tengok format dia. Yang inilah yang ni sama jugalah, macam-macam format. So saya jangkakan bila ada garis panduan tu, awak just ikut format saya tu. Yang ada dalam garis panduan penyediaan assignment untuk subjek ni. Saya dah kongsikan itu kan. Okay, so tapi ini merupakan antaranya lah kena ada surat iringan, dia punya surat lah kena hantar. Nak ikut kalau ke bank, kenalah ke bank. Kalau nak ikut, kita nak apply daripada PUMB ataupun nak apply daripada bank bank rakyat ke apa-apa skim, kena ada surat iringan, muka hadapan. Dia macam kertas kerja lah. Muka hadapan, ringkasan eksekutif ataupun abstrak, isi kandungan, daftar kandungan, muka surat berapa-berapa semua kan. Dan bahagian utama dan juga ada lampiran. Okey, bahagian utama. Yang ni pun samalah. So macam ni lah. Business plan ni jangan rigid sangat. Jangan kita straight forward, ketat sangat kita nak ikut tu. Kena ada fleksibel. Yang penting awak follow apa chapter-chapter yang ada dalam garis panduan. Sebab pemakahan itu saya buat untuk garis panduan tersebut. So as long as awak complete ikut cerita, ikut bab yang ada dalam garis panduan tu, then maka akan jadi lebih mudah lah. Tapi ini macam saya katalah, business plan ni banyak sangat format dia. Banyak format. Okay. So bahagian utama, cerita pasal pengenalan, tujuan business plan tu dibuat, latar belakang syarikat kita, latar belakang pemilik, rakan kongsi ataupun pengarah, lokasi kita kat mana, cerita macam tu je. Ni semualah cerita-cerita ni. Bab 1, pentadbiran. Bab 2, yang tadi, yang 4 perkara tadi kan. Pentadbiran, pemasaran, operasi, keuangan. Itu kena ada. Dan kesimpulan dan juga cadangan. Itu je lah. Itu sajalah benda-bendanya. Boleh faham tak setakat ni? Untuk buat business plan, 25% ni. 25%. Yang utama ialah ia hanyalah ciptaan. Assignment awak ni adalah ciptaan semata-mata. Business plan awak ni ciptaan semata-mata. Kita tak kukuh lagi untuk membolehkan awak bawa business plan awak ni untuk dapat loan betul. Tapi sekiranya awak berupaya macam itu, buat macam tu lagi bagus. Maksudnya, buat sungguh-sungguh business plan. So, bila habis nanti, bawa business plan awak pergi ke mana-mana badan ataupun bank ke, agensi kerajaan ke, yang boleh membiayai bisnes awak ni. Itu antara satu kaedah yang terbaik. Saya masa tahun 2003 itu, ada pelajar daripada diploma perniagaan. Dia punya assignment business plan ialah dia buat ternakan lembu di tanah kepunyaan ayah dia. So dia habis bukan tu. Dia buat tanaman mangga. So apa yang dia buat ialah bila habis subjek keusahanan ni,
dia bawa betul-betul business plan dia tu pergi ke Mara. So Mara tengok-tengok business plan dia sebab dia dah ada tanah dekat Temeloh. So tengok business plan dia, lepas tu dia kata apa? Macam ni, dia suruh student ni ikut kursus Mara 6 bulan, then dia bagi duit. So sampai sekarang Mara memang kenal dia sebagai salah seorang usahawan bekas pelajar KIPSAS yang buat sendiri bisnes mangga. Sekarang ni saya tak sure lah, dah lama dah tak contact dengan pelajar tu. Tapi itu contoh macam mana business plan, assignment yang kita create assignment ni kita cipta je sebenarnya. Awak nak buat cookies ke, nak buat apa, itu hanyalah ciptaan. Tetapi kalau memang awak berhajat untuk buat bisnes sebetulnya, lepas habis belajar nanti, buat je daripada sekarang. Buat daripada sekarang, buat betul-betul mengikut kepada apa yang ditetapkan, dan bila dah habis belajar nanti, bawa je business plan tersebut ke mana-mana tempat yang awak nak apply. Itulah So itu merupakan antara bahagian-bahagian dalam business plan. Garis panduan, ni ceritalah guidelines dia. Rancangan perniagaan hendaklah haruslah ringkas dan tepat. Jangan cerita berjela-jela macam sastra. Mungkin awak ni kemahiran awak mengolah agak tinggi sebab awak ni geng-geng ustaz. Geng-geng ustaz ni dia punya mantik dia tinggi. Awak ni apa? Banyak cerita. Tapi buat business plan ni biar straightforward je. Straightforward. Berapakah awak punya, contohnya syarikat kami beroperasi di mana, sekian-sekian. Di kawasan ini ada berapa biji rumah semua. Cerita straight. Tak perlulah awak cerita bunga-bunga. Rakian pada waktu itu di tempat ini sekian-sekian, panjang pula ceritanya kan. Sebab awak nak nampak tebal business plan. So tak payah. Dia mestilah ringkas dan tepat. Ia menjelaskan pihak yang terlibat serta peranan mereka. And then maklumat hendaklah berdasarkan kajian lepas. Maksudnya kita buat kajian dulu. Yang keempat, mestilah berfokus. Janganlah terabur sangat cerita. Sebab apa? Sebab bab dia banyak sangat. Awak tengok contoh Adobe macam ni bab dia. Tengok contoh dalam internet macam ni. Tengok macam saya punya guidelines tu, macam ni pula. Lalah macam mana aku nak buat ni? Sudahlah dah kan. Serabut lah. Lalah hilang fokus. So tak boleh. Cadangan saya, tengok bab yang saya sediakan dalam guidelines. And then tulis ikut bab tu. And then baca contoh daripada Adobe tadi. Ada tak daripada Adobe tu, ada tak maklumat yang tak masuk dalam awak punya master copy ni tadi? So masukkan. Ikut kepada bab yang bersesuaian. Jangan ada redundant. Saya paling pening, kalau tengok contoh yang Adobe tu, ada bahagian-bahagian yang redundant tau. Maksudnya dia dah cerita sebelum ni. Tengok-tengok dalam bab ni dia cerita benda yang sama. So kalau saya saya baca kertas kerja yang beredundant macam ni, saya pening kepala. Ini macam dah cerita tadi. Yang ni pun nak cerita lagi. Benda yang sama kan. So tak payah macam tu. Yang kelima, elakkan menggunakan istilah yang tak difahami. Tak semua orang baca tu terror bahasa awak. Awak pula nak buat bisnes tentang cerita tentang bisnes awak, katakanlah nak membuka sebuah firma guaman syar'i tapi tak ada duit. Nak pinjam daripada ni lah, mana-mana bank kan, nak sewa nak sewa pejabat, semualah kegunaan itu kan. So dalam kertas kerja awak, business plan awak ni semua cerita berkenaan dengan terma-terma, jargon-jargon apa lawyer. Kita tak faham ni, apa mutatis mutandis semua ni. Apalah macam-macam benda lagi lah kan. Terma-terma law ni kita tak faham. So janganlah gunakan terma-terma yang kita tak faham. Yang keenam, rancangan perniagaan haruslah realistik dan mempunyai objektif. Realistik tu penting. Maksudnya di sini, walaupun saya katakan assignment ni assignment rekaan, tetapi mestilah ada unsur realistik. Bukan unsur mistik, unsur realistik. Maksudnya di sini dari segi keuangan nanti, terutama sekali dalam keuangan, kadang-kadang kita tengok nak buat bisnes cookies tapi untung 20 juta setahun. Mungkin tak logik. Famous pun tak dapat macam tu kot. Mungkin tak dapat macam tu. Ini kita bisnes kecil-kecilan, hantar pun guna basikal je, motor tak mampu beli. Tapi untung sampai 20 juta setahun. Mungkin tak logik, tak realistik. So make sure data-data keuangan yang saya akan ajar nanti, dia bersifat realistik. Logik lah, ada logiknya. Dan kita kena ketahui kekuatan dan kelemahan persaingan. So itu antara langkah yang kita kena buat dalam kita mengkaji pasaran. Dalam bahagian pemasaran, kita kena kaji pasaran kita. Kita kena kaji persaingan kita. Kaji persaingan antaranya ialah tengok kepada dia punya kekuatan, kelemahan dia. So katakanlah kita nak buka kedai buku di Kuantan.
So kita kaji pasaran kedai buku kat Kuantan. Ada apa kedai buku kat Kuantan? Ada berapa? Yang first kali kita kaji, adalah MBS. Yang kedua Popular. Yang ketiga Hamid Brothers. Yang keempat SMO. Yang kelima tak adalah, yang keempat lah contoh, yang keempat je. Okey, katakanlah keempat-empat ni kita dah kenal pasti pesaing kita nak buka kedai buku ni dekat Kuantan. So kita dah ada 4 orang pesaing, 4 syarikat pesaing. So kita kaji. A ialah MBS yang terletak dekat Giant. Apa kelebihan dia? Kita senaraikan. Kelemahan dia kita senaraikan. Macam mana kita nak tahu? Buat kajian. Jangan kita hentam je. Itu kalau realiti. Kalau realiti. Kalau untuk assignment ni, untuk hantar semesta ni, kita buat secara ciptaan. Tapi kalau ada masa nak kaji-kaji, contohnya baca-baca dalam internet ke, tak ada masalah. Contohnya nak buka kedai nak buka bisnes cookies. Operasinya di Kuantan. Kuantan pula dekat Balok contohnya. So tengoklah dekat Kuantan ni, siapa pesaing awak? So Google lah dalam Facebook, cari cookies Kuantan. So adalah senarai. And then tengok kepada syarikat kedai-kedai bakery Kuantan. So these are the pesaing-pesaing awak. So kajilah pesaing-pesaing tu. Kekuatan dia apa, kelemahan dia apa. A, kekuatan dia ada kedai. B, dia tak ada tanda halal. Pesaing nombor 2, apa kekuatan dia? Harga besar. Yang kedua, kelemahan dia harga mahal contohnya. So kita kaji Yang seterusnya yang ke-8. Usahawan perlu mempunyai kefahaman mendalam mengenai faktor kejayaan perniagaan. Maksudnya kita kena ada pengetahuan. Apakah yang menyebabkan kejayaan dalam bisnes kita ni? Kita kajilah. Kita kawal. Kita kena belajar. Awak nak buat cookies. Memang suka makan ke suka buat? Tu benda yang berbeza. Suka makan, semua orang suka makan. Tapi buat belum tentu tera. Kenalah tahu cara nak membuat. Tapi sekarang ni ramai orang declare boleh buat sebab banyak je YouTube. Paling best lagi tengok Khairul Aming tu. Tengok je cara dia orang buat. Lah terror terus. Lagi terror daripada orang tu. Tapi berhati-hati produk makanan kena berhati-hati. Sebab kita tak nak kes macam kat Terengganu masa bulan puasa PKP baru ni. Berapa 90 orang dekat 90 orang keracunan makan puding buih tu. Seorang meninggal. Adik saya pun masih di ward sekarang ni. Sebab minggu lepas dia pergi kedui kahwin member dia. Lepas tu adalah dia punya caterer tu ternama jugalah di Kuantan ni. Tapi makan benda tu disuspek benda tu lah yang disediakan oleh caterer tu, satu benda tu yang menyebabkan dia dapat typhoid. Typhoid ni dia panggil daripada bakteria salmonelli ni. Biasanya benda yang kotor lah. Itu menunjukkan bahawa caterer tu adalah benda kotor sikit yang termasuk dalam makanan tu. Teruk lah, muntah demam teruk, muntah-muntah sakit perut, selalu masuk hospital. Alhamdulillah lah esok esok 7 hari lah, 7 hari masuk hospital. 6 hari 7 hari masuk hospital. Okay, so kalau kita jaga makan, buat produk makanan, jual produk makanan, make sure tolong jaga betul-betul kebersihan. Tolong jaga betul-betul. Walaupun main-main je ke ataupun sekadar assignment saja, tapi kena jaga betul-betul. Itu yang saya pesan semester lepas. Sebab kita minggu semester lepas kita buat gerai betul dekat masjid kan. Yang tu saya paling takut sekali, iaitu kebersihan. Yang ke-9 ialah usahawan perlu memiliki strategi bagi menghadapi cabaran dan halangan. So kena tahu apakah masalah-masalah semasa, apakah cabaran-cabaran yang dihadapi. Sekarang ni pula zaman PKP, orang mungkin takut nak beli kalau kita buka kedai kan. So apa caranya? Apa strategi kita untuk kita menjual produk ni? Kena ada strategi-strategi, kena fikirkan. Okay, kegagalan. Kenapa ada rancangan perniagaan dah buat tapi masih bisnes gagal? Kenapa? So dia kata mungkin yang pertama ialah sikap usahawan yang kurang minat dan komitmen. Kita buat business plan pun tak ikut, ataupun kita buat sambil lewa. So boleh membawa kepada kegagalan bisnes kita. Bukan gagal subjek ni, bukan ajar subjek keusahawanan ni. Gagal tu maksudnya dia dah buat business plan tapi masih gagal dalam bisnesnya. Yang kedua, kurang penerimaan daripada pihak tertentu dalam perniagaan yang dicadangkan. Cadangan kita satu benda yang mungkin tak diterima lagi di kawasan kita. Contohnya lah something yang berteknologi tinggi lah. Yang sangat berteknologi tinggi dibuka di kawasan Kuantan.
So kita bukannya dekat KL mungkin dah expose benda-benda macam tu. Contohnya produk-produk yang berkaitan ni, perkhidmatan yang berkaitan dengan teknologi ni. Okay. Tapi Kuantan mungkin tidak. So lalas gagal. Yang ketiga, tiada niche pasaran atau pasaran bagi produk yang ingin ditawarkan. Okay. Niche, tahu tak maksud niche? Okay. Bila awak tak bercakap, saya kena tanya, saya jawab sendirilah. Niche market ni ialah fokus market awak tu. Okay, lawan kepada niche market ialah mass market. Mass market ialah apa yang China buat sekarang. China dia keluarkan je macam-macam jenis barang kepada semua ialah macam-macam lah jenis barang kepada semua orang. Ya, dia tak ada fokus daripada aspek pelanggan tu. Dia tak ada fokus. Produk dia tak terfokus. Semuanya boleh diterima oleh semua jenis orang. Niche market ialah produk yang ada khusus, ya, ada fokus untuk market yang khusus. Okey. Apakah contoh niche kita? Okey. Bila bercakap tentang niche market, kita boleh contoh yang paling daripada awal Kipsah ditubuhkan lah. So, ni bukan nak cerita pasal baik Kipsah ni. Okey, tapi nak cerita pasal niche market ya. Okey, kalau kita tengok kepada kuis Selangor, Hui, Melaka, Yusas, Perak, ini geng-geng yang kira macam seangkatan dengan Kipsas. Bezanya ialah diorang ni dah agak kurang niche Islamik dia. Saya tak kata tak Islamik, kurang. Disebabkan oleh dia punya perkembangan ilmu tu pesat. Maksudnya bukan nak kata tak bagus, bagus. Ya, sebab kuis contohnya pelajar dia sampai 10,000. Okey, tetapi daripada 10,000 tu ada macam-macam jenis program pengajian. Okey, dan sampai satu tahap bila saya pergi ke sana dilihat seolah-olah macam bezalah dengan pelajar Kuipsas. Okey. Apa bezanya? Ialah daripada segi pengajiannya. Kuipsas ni dengan rektor, dengan Dr. Prof Zawawi ni, dia lebih suka kepada elemen Islamik yang dipanggil apa, bukan kata ortodok, tapi ialah yang buka kitab kuning ya, yang lamanya. Kita tak explore benda yang baru sangat. So itu ialah niche market kita. Sebenarnya sama dengan agak sama certain fakulti dengan Unisyam lah Sebab Unisyam ni kalau syariah, dia syariah betul, pure syariah kan. Yang tu yang kita cuba nak buat. Tapi kita sekarang ni kita punya niche ialah berbeza sikit dengan Unisyam. Sebab syariah kita lebih buat kepada comparison. Syariah kehakiman Islam, syariah undang-undang. Apa maksudnya? Niche ini merupakan satu benda yang penting yang membezakan kita dengan orang lain, pesaing lain. Okey, maksudnya apakah? Bila kita ada niche market, maksudnya kita ada fokus market kita ni, produk kita ni khusus untuk golongan ini saja. Itu maksudnya niche market. So, salah satu sebab kegagalan business plan kita ialah kita tak ada niche market kita. Kita tak tahu produk kita ni ditujukan kepada siapa. Yang tu yang bahaya tu. Kita tak tahu. So kita tak boleh macam tu. Kita kena tentukan siapa kita punya target market, produk kita ni untuk siapa, golongan macam mana. Okay? Yang keempat, kekurangan penilaian akibat daripada kegagalan pengurusan untuk menjelaskan prosedur kawalan dan pemantauan yang mencukupi. Maksudnya kita sebagai sebuah syarikat, kita tak tengok betul-betul sekeliling kita. Kita gagal untuk mengurus perniagaan kita dengan betul. Kita tak tengok kepada elemen-elemen persekitaran kita. Rupa-rupanya macam ni government buat, kita tak tahu pun government punya peraturan. Rupanya teknologi dah berkembang kita tak pakai dah internet, pakai dial-up modem ni, kita dah pakai wifi semua benda, kita baru tahu rupanya. So maksudnya di situ pengurusan kita agak lemah yang menyebabkan kita tak boleh nak kawal benda-benda yang berada di luar kita. Baru sekarang kita tahu contohnya. So itu antara sebab yang keempat. Yang kelima, kemahiran kemampuan usahawan tidak bersesuaian. Ini bukannya kelemahan tapi bukan kelemahan tapi boleh menjadi kelemahan. Saya pernah tengok juga ada member yang background engineering tetapi buat bisnes kedai makan, sukses kan. So kemahiran lain tapi bisnes lain, tapi boleh berjaya. Tapi normalnya dia tak sama, dia tak seiring lah Boleh jadi kegagalan. Kadang-kadang minat kita lain, kemahiran kita lain, tapi kita buat bisnes yang lain. Kawan saya tu pernah
yang ni tukang masak. Bukan. Dia kerja oil and gas. Tapi dia buat bisnes roti canai. Sekejap je, lepas tu tutup. Macam mana tau, masa tu minyak jatuh harga. So oil and gas punya company tu dia banyak tutup. Dia terminate kontrak workers dia terminate. So member tak ada kerja, buatlah roti canai. Mula-mula ada juga orang datang, agaknya tak sedap kot, 2-3 minggu lepas tu tutup. Why? Disebabkan oleh kurangnya kemampuan. Kejap. Hello. Oh. Sedang. Nak. Ya. Alright. And then yang keenam, kegagalan dalam menjangka halangan dan tidak menyediakan plan kontingensi. Alamak, satu lagi. Alah. Hello. Salam. Ya, saya. Ada kat tangan guru boleh letak dalam postbox. 76. Apa nombor last ke semua? Penuh. 76 08 31 06 5481. Okey, boleh. Terima kasih. Okey, maaflah. Ada pula post laju call, macam-macam benda lah sekarang ni, Shopee. Alright. Kegagalan dalam menjaga halangan. Ni maksudnya kita usahawan ni kadang-kadang dia tak boleh nak jangkakan. Dia punya vision tu. Dia punya kadang-kadang ni usahawan ni dia kena tahu apa yang akan berlaku pada masa akan datang. So dia kena expect, dia kena jangkakan, okey macam ni, market akan jadi macam ni, pasaran macam ni, government akan macam ni. Dia kena jangkakan benda macam tu. Sebab kadang-kadang bila kita gagal, kita tak boleh nak bila kita tak nampak apa yang akan berlaku pada masa depan, kita tak bersedia pula dengan plan contingency, dan dia akan memberikan kita kegagalan dalam bisnes. Okay? So satu kemahiran yang kena ada pada usahawan ialah untuk menjangkakan, to predict the future. Bukan maksudnya macam ahli nujum, tak, tapi kita tahu dalam bisnes, okey macam ni, trend masa depan macam ni, itu kita kena ada. Yang ke-7, rancangan perniagaan tidak mampu dicapai. Ni maksudnya terlalu tak realistik, bombastik sangat, powerful sangat. Ini bukan nak merendahkan grup Shikin tapi katakan buka bisnes cookies, jangkaan kami nak mencapai 20 juta keuntungan dalam tempoh setahun pertama operasi. Terlalu bombastik, terlalu tak realistik So mestilah dia ni mampu dicapai. So kadang-kadang dia tak mampu dicapai, susah usahawan ni. Mungkin mempunyai objektif yang tidak realistik, tak jelas. So itu merupakan antara punca kegagalan. So itu saja chapter yang ke-5. So untuk komplement chapter yang ke-5 ni untuk rancangan perniagaan, untuk melengkapkan dia, awak kena belajar banyak cerita tentang pemasaran. So nanti saya akan snapkan insya-Allah buku ni nanti. Saya pun dah lama tak sharekan. Ada student dah beli buku keusahawanan tu. Tolonglah share sesama rakan, bukan share scan tu, sharekan muka depan. Kod ada rakan lain yang nak beli, boleh beli. Dapatkan dia Polytechnic series, Oxford Fajar Polytechnic series. Yang warna putih tak silap saya kawan awak beli itu. Yang saya scan itu warna hijau. Ini versi lama, edisi lama. So edisi baru warna putih. So boleh gunakan, boleh beli buku tu ataupun nantilah saya akan sharekan. So saya rasa insyaAllah kita akan jumpa lagi. Untuk kelas ganti ke ataupun untuk sesi business pitching, nanti saya rasa saya akan tentukanlah bila kita akan respon dalam grup WhatsApp. Boleh Boleh semua? Okey. So itu sajalah grup kelas kita pada hari ini. Sekiranya ada apa-apa masalah, WhatsApp saya, insya-Allah saya balas. Jangan risaulah, saya balas insya-Allah. Kalau saya tak balas tu tolong WhatsApp semula Saya minta maaf lah ada yang terlewat ke apa ke. Tapi insya-Allah saya akan cuba respon sebaik mungkin. So itu saja, kita tangguhkan kuliah kita. Sebelum tu next week target saya ialah saya masuk chapter yang keempat. So kita patah balik chapter keempat. So chapter yang kelima ni bila kita dah habis, awak dah boleh jalan business plan.
Dah boleh buat business plan slow-slow supaya tak tunggu sampai hujung dekat nak submit baru nak pulun. Kan tak tidur malam lah, apalah, file rosak lah, kena format komputer lah, pendrive rosak, tak ada lah. So sekarang ni dah boleh start buat slow-slow. So kita boleh rehat sikit lah. Tak adalah struggle sangat di hujung nanti. Untuk final exam, subjek ni saya masih tunggu Unisyam. And then insyaAllah minggu depan kita masuk chapter yang keempat. Chapter yang keenam saya akan upload dalam dalam Teams kita. Video yang tu dah ada. Dah ada. So kita dah ringkaskan banyak topik lah. Banyak bang. So itu saja. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Nas. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.